cukai pendapatan individu di negara China. Pengenalan. Cukai dikenakan ke atas pendapatan dan aset rakyat yang diperolehi melalui hasil pendapatan wang dalam negara, terpakai kepada demonstratif dan bukan demonstratif. Cukai pendapatan individu dikategorikan sebagai cukai utama rakyat. Cukai individu adalah sumbangan yang utama dan penting kepada hasil kerajaan dan digunakan untuk perkhidmatan awam dan program kebajikan kerajaan. Demonstratif. Cukai dikenakan ke atas semua aset dan pendapatan di dalam negara dan luar negara. Bukan demonstratif. Cukai dikenakan ke atas pendapatan dalam negara sahaja. Negara China telah menggunakan kadar cukai progresif iaitu 3% sehingga 40%. Ianya mengikut tahap pendapatan pencarum. Pencarum menikmati potongan melalui pembelanjaan pendidikan kaedah pinjaman rumah dan caruman insurans sosial. Pekerja. Tanggungjawab majikan menahan dan menghantar maklumat pendapatan pekerja. Bekerja sendiri perlu melapor dan menyelesaikan cukai mereka sendiri. Negara China juga melaksanakan dasar dan langkah untuk menangani pengelakan cukai melalui meningkatkan keperluan pelaporan, fungsi data yang baik dan pentadbiran cukai yang diperketatkan. Selain itu juga, sistem pencukaian individu di negara China juga mengalami perubahan dan pembaharuan dengan cara pertama, meningkatkan kecekapan kutipan cukai, menggalakkan ekuiti, merangsang pertumbuhan ekonomi dan yang terakhir merangsang pertumbuhan ekonomi dan kestabilan sosial. Semua ahli kumpulan telah bersetuju matlamat tugasan adalah mengkaji langkah-langkah yang diambil oleh kerajaan China dalam mengukuhkan kekuatan penguatkuasaan dan menangani pengelakan cukai. Definisi cukai individu. Pertama, cukai individu adalah mengenakan cukai ke atas pendapatan dan aset kedua-dua pemerstatin dan individu yang menjana pendapatan di negara itu. Kedua, rakyat bertanggungjawab melaporkan, mengira dan menyelesaikan cukai ikut pendapatan, harta benda dan aspek lain yang berkaitan. Tujuan cukai, jana pendapatan kerajaan China berfungsi sebagai cara untuk menjana dana untuk pembiayaan perkhidmatan awam, pembangunan infrastruktur, program kebajikan sosial dan pelbagai perbelanjaan kerajaan. Ketiga, meningkatkan ekuiti dalam mengambilkan beban cukai iaitu individu yang lebih kaya memikul bahagian pendapatan mereka yang lebih tinggi sebagai cukai. Keempat, agih kekayaan dan kurangkan ketidaksamaan pendapatan. Kelima, mengekalkan disiplin fiskal dengan mewujudkan sumber pembiayaan yang stabil dan mampan untuk operasi mereka dan menangani sebarang defisit bajet yang mungkin timbul. Akhir sekali, menggalakkan pematuhan kepada undang-undang cukai dan melaksanakan peraturan cukai dengan cekap. Pengelasan cukai. Pengelasan cukai terbagi kepada 3 iaitu teknik cukai, asas cukai, struktur kadar cukai. Teknik cukai ialah kaedah dan pendekatan yang digunakan dalam sistem cukai untuk menilai, mengira dan mengutip cukai, iaitu penahanan, penilaian sendiri, audit dan penguatkuasaan. Yang kedua, asas cukai, iaitu item atau sumber pendapatan dan aset tertentu yang tertakluk kepada cukai, terbagi kepada 2, pendapatan dan aset. Manakala struktur kadar cukai iaitu menentukan kadar cukai progresif yang digunakan pada tahap pendapatan yang berbeza. Kurungan dan kadar cukai berikut telah disediakan untuk cukai pendapatan individu iaitu IIT di negara China. Kadar cukai individu berpendapatan di negara China. Pendapatan bercukai bagi individu di negara China diukur pada 3 tahun pertama untuk individu berpendapatan sehingga 3,000 yuan pada kadar 3%. Bagi tahun seterusnya, pendapatan bercukai individu dikira pada 2% setahun. Untuk pendapatan bercukai individu bergaji 3,000 yuan hingga 12,000 yuan dikira pada 10% untuk tahun pertama dan kedua. Manakala tahun ketiga, keempat dan kelima dikurangkan sebanyak 1% setiap tahun.
Bagi individu berpendapatan 12,000 yuan hingga 25,000 yuan setahun, untuk tahun pertama akan dikira 20% cukai, manakala tahun kedua sebanyak 18%, tahun ketiga, keempat dan kelima akan dikurangkan sebanyak 1% setiap tahun. Untuk individu berpendapatan 25,000 yuan ke atas, cukai yang dikira bermula tahun pertama sebanyak 30% dan akan dikurangkan sebanyak 2% setiap tahun sehingga tahun yang kelima pendapatan bercukai bagi individu di negara China. Prinsip percukaian. Untuk mencapai objektif ekuiti dan kebersamaan dalam pentadbiran cukai, China telah melaksanakan pelbagai langkah dan dasar berkenaan cukai pendapatan. Antaranya ialah kadar cukai progresif untuk yang berpendapatan tinggi menghadapi kadar cukai, potongan dan pengecualian yang dibuat terhadap sistem pendapatan cukai, dan pengagihan semula kekayaan. Kadar potongan cukai juga menyumbang kepada pengagihan semula kekayaan. Kesimpulan yang didapat pada bahagian A, struktur cukai pendapatan di China digubal dan diselia oleh kerajaan atas dasar adil dan cekap dalam tadbir cukai. Kadar cukai progresif serta peruntukan untuk potongan pengecualian menjamin pembahagian cukai yang saksama. Sistem ini dilihat menyokong pengagihan semula pendapatan dan tindakan penguasaan yang ketat ke atas perkongsian maklumat dan proses pelaporan. Aplikasi teknologi dan pendigitalan juga meningkatkan kekesanan dan kemudahan bagi pembayar cukai. Bahagian A telah menjelaskan tujuan cukai, manakala bahagian B menganalisis kesan cukai ke atas kerajaan, ekonomi dan masyarakat. Pengenalan bahagian B. Kesan cukai pendapatan terhadap kerajaan China, ekonomi dan masyarakat. Kesan aspek mendalam yang mempengaruhi setiap aspek lanskap kewangan dan sosial China. Peranan cukai pendapatan individu dalam menjana hasil pengagihan pendapatan, kestabilan ekonomi dan persediaan perkhidmatan awam. Kesan ketidaksamaan pendapatan dan program kebajikan sosial. Dengan meneroka aspek ini, kita boleh menilai keseluruhan kepentingan dan akibat cukai pendapatan individu di negara China. Kesan cukai terbahagi kepada 3. 1. Hasil kerajaan pusat. 2. Pertumbuhan ekonomi. Dan yang ketiga, masyarakat. Cukai pendapatan individu merupakan salah satu penyumbang penting kepada hasil kerajaan pusat selain daripada pelbagai sumber, iaitu di mana hasil yang dijana oleh kerajaan pusat adalah penting untuk membiayai pelbagai perbelanjaan awam termasuk program kebajikan sosial, pembangunan infrastruktur, pertahanan, pendidikan, penjagaan kesihatan dan sebagainya. Berikut adalah klasifikasi cukai yang terdiri daripada sumber pendapatan. 1. Cukai pendapatan individu. 2. Cukai pendapatan syarikat. 3. Cukai penggunaan. 4. Cukai harta. 5. Cukai lain-lain. 6. Pendapatan bukan cukai. 7. Geran dan subsidi. Dan yang ke-8, pendapatan pelbagai lain. Pelbagai faktor telah menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi China, antaranya 1. Kemajuan teknologi. China telah berada di barisan hadapan dalam inovasi teknologi, khususnya di dalam sektor seperti automotif. Yang kedua, ekonomi yang berorientasikan ekspor, di mana negara ini terkenal dengan barangan perkilangan yang berkualiti tinggi seperti kereta. Yang ketiga, pembangunan infrastruktur, di mana China telah melabur banyak dalam pembangunan infrastruktur termasuk rangkaian pengangkutan. Yang keempat adalah melalui pangkalan perindustrian yang teguh, di mana China mempunyai pangkalan perindustrian yang pelbagai dan sangat maju. Yang kelima adalah dasar kerajaan, di mana dasar ini termasuk langkah rangsangan fiskal, insentif pelaburan dan usaha pengawal seliaan dan inisiatif penyelidikan dan pembangunan. Yang keenam adalah pembangunan modal insan, di mana tumpuan China adalah terhadap pendidikan dan pembangunan kemahiran.
Dan yang terakhir adalah pembaharuan ekonomi di mana China telah memulakan pembaharuan ekonomi untuk menangani cabaran struktur dan merangsang pertumbuhan. Berikut adalah pertumbuhan ekonomi di negara China bermula daripada tahun 2020 sehingga 2023 yang meliputi peratus kadar pertumbuhan KDN, peratus kadar pelaburan, peratus pertumbuhan produktiviti dan peratus pertumbuhan ekspor. Kesan cukai di negara China terhadap masyarakat boleh dianalisis menggunakan kanta yang berbeza. Kajian ini merangkumi kesannya terhadap individu, perniagaan dan keseluruhan struktur masyarakat. 1. Membiayai perkhidmatan awam, di mana perkhidmatan awam dan pembangunan infrastruktur bergantung kepada cukai. 2. Melalui pengagihan semula pendapatan, di mana bertujuan untuk menangani ketidaksamaan pendapatan dengan mengagihkan semula kekayaan. Yang ketiga, melalui program kebajikan masyarakat, iaitu pembiayaan program seperti penjagaan kesihatan, faedah pengangguran dan skim pencen. Program ini menawarkan keselamatan dalam komuniti dan membantu menjamin tahap asas kehidupan. Keempat, kestabilan dan pertumbuhan ekonomi. Pelaksanaan dasar kestabilan dan pertumbuhan ekonomi mampu membangunkan infrastruktur, promosi pelaburan, kemudahan penyelidikan dan pembangunan serta penanaman persekitaran keusahawanan dan inovatif, semuanya mendapat manfaat daripada hasil cukai. Kelima, infrastruktur dan perkhidmatan awam. Melalui pembangunan dan penyelenggaraan infrastruktur awam termasuk jambatan, jalan raya, sekolah, hospital dan utility, menghasilkan akses yang lebih baik kepada perkhidmatan untuk pelaburan, seterusnya membawa kepada pembangunan dan kesejahteraan keseluruhan. Keenam, melalui pematuhan dan tingkah laku beretika dapat menggalakkan pematuhan undang-undang dan etika di dalam komuniti. Ketujuh, accountability dan ketelusan kerajaan. Pengumpulan hasil cukai memerlukan accountability dan ketelusan kerajaan. Ketelusan berkaitan kutipan, peruntukan dan penggunaan cukai. Ini dapat menggalakkan keterbukaan dalam kerajaan dan menjamin bahawa wang pembayar cukai digunakan dengan cekap dan berkesan untuk berkhidmat kepada masyarakat. Dalam analisis akhir, pencukaian mempunyai implikasi yang besar kepada masyarakat di China kerana ia memberi kesan kepada individu dan perniagaan sekaligus membentuk solekan sosial secara keseluruhan. Perkhidmatan awam, pengagihan semula pendapatan dan program kebajikan sosial menerima pembiayaan melalui cukai, memberikan manfaat kepada masyarakat. Sumbangan hasil kepada kestabilan dan pengembangan ekonomi tidak boleh dipandang remeh kerana ia memberi kuasa kepada kerajaan untuk memperuntukkan sumber ke arah pembangunan infrastruktur, promosi keusahawanan dan kemudahan iklim perniagaan yang menggalakkan. Di samping itu, pencukaian menggalakkan pematuhan kepada undang-undang, amalan beretika dan mempertanggungjawabkan kerajaan terhadap tindakannya dalam masyarakat. Kerajaan mesti mengutamakan ketulusan dalam kutipan dan penggunaan cukai. Usaha berterusan untuk meningkatkan pentadbiran cukai, menguasakan peraturan pencukaian dan memastikan kesaksamaan dalam sistem cukai amat diperlukan untuk mengoptimumkan pengaruh cukai yang membina